Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga kepada semua pendengar. Video kali ini kita akan pergi kepada tutorial bagi, actually dia adalah tangent vector tangent vector, di mana subunit di dalamnya adalah unit tangent and normal. Okay, so bila kita membincangkan unit tangent dan normal, basically kita akan straight away we are going to use these two formula. So unit tangent and normal, the first one is the t ini is equal to r prime over its magnitude. R prime punya magnitude yang ini. So the second formula adalah the normal itu n which is equal to t prime. T ini bermaksud yang t yang kita peroleh daripada yang mula-mula ini. So maksudnya kita akan dapatkan its derivative. So t prime over its magnitude. So macam ni. So kalau kita lihat dalam teaching video sebelum ini, saya fokuskan kepada the unit tangent yang ini, tetapi saya kurang fokuskan kepada the normal. Tetapi it is combination of the tangent and the normal, and actually dia ada satu lagi yang saya tidak bincangkan, iaitu the binormal. So kita fokuskan kepada dua. So ini which is a bit familiar pada kita, the unit tangent. Normal ini oleh sebab di dalam teaching video tu tak ada, jadi ini nampak macam benda barulah ini. So tapi kita belajar semualah. Okay, so kita akan fokuskan kepada dua formula ini untuk kita mendapatkan jawapan. Okay, dalam tutorial ini ada a few soalan, dan di mana beberapa soalan yang awal tu saya akan bincangkan tentang dia punya prosedur, everything and all the solution, macam mana kita nak buat dan sebagainya. While the rest of other questions, saya akan hanya memberikan jawapan di mana kamu semua boleh cuba untuk mendapatkannya without the solution without the complete solution. Okay guys, kita pergi kepada our first question here. Find t and n at a given point. What's the point? Point is 1. T equal to 1. So the vector equation dia diberi sebagai rt, t squared minus 1 I plus t j. So kalau kita lihat kepada formula ini, kita perhatikan so first of all kita kena buat r prime dia, kena cari r prime lah. Cari r prime terlebih dahulu, dan bila dah dapat kita akan cari dia punya magnitude. Bila dah dapat macam ni kan, then kita akan guna formula ini. Lepas dah guna formula ini, baru kita masukkan t equal to 1 ke dalam. Boleh okay, jadi yang pertama sekali cuba lihat, saya besarkan sikit. This is given. The first line here, rt ni is given. Ini saya salin balik dalam bentuk bracket lah. T squared minus 1 and t, and then saya dapatkan satu persatu dapatkan r prime. So saya dapat 2t, betul lah kan? Its derivative kan? So 2t dan 1. Lepas tu saya dapatkan magnitude. Okay, yang this sign sepatutnya dia macam ada dua line kan. So saya buat satu je lah. Ini bermaksud magnitude ini bukan modulus tau, dia adalah magnitude in this case, untuk mudahkan lah. Okay, ini adalah r prime, dia punya magnitude dia. Jadi seperti biasa kita akan buat square root. Lepas tu this component kita akan kuasa 2 kan, this component kita akan kuasa 2 kan. So sebab itu saya dapat 4 t kuasa 2 plus 1. Okay, itu normal kan. Ini kiranya situasi yang biasa lah. Okay, alright. Jadi bila kita dah dapat r prime and its derivative, dah dapat r prime and its magnitude, maka kita boleh terus gunakan formula 1 tadi tu.
unit tangent tu kan. Ini so maknanya kita akan bahagi ni lah, nampak ya, ini nampak R prime ini saya akan bahagikan dengan ini. Jadi dalam tata tanda penulisan kita boleh buat berbagai lah, ikut kepada keselesaan kita. So saya boleh buat yang macam ni, nampak kan, ini, ataupun kita boleh buat macam ni, sama je. Sama je. Dia dua-dua ada kelebihan dan ada kekurangan. So dalam satu topik ini saya ingin mencadangkan instead of we are going to use ini seperti biasa kan, so ada baiknya kita menggunakan yang komponen IJ macam ni. Ada sebabnya. Alright. Okay, walaupun mereka ni sama, so cara ini mungkin ada sedikit kelebihan. Jadi maknanya T ni dia boleh bentuk ini sebagai jawapan, yang ini ataupun yang ini, tak kisah, yang mana-mana satu pun tak apa. Yang penting lepas dapat T ni kita nak masukkan T1 kan. Sebab itu adalah soalan dia. Look at the question. Dia suruh cari find T and N at the given point. So maksudnya kita nak dapatkan T1 dan juga N1. So that is our our job untuk dapatkan semua ni lah. So since kita dah dapatkan T yang ni, nampak yang ni dah dapatkan ini, maka saya substitutekan ke dalam saya substitutekan 1 ke dalam T ini. Masukkan je lah. Masukkan. So sama ada nak pakai this one or this one or this one, tak kisah. Nampak tak A ni A ni saya mengambil kembangan daripada yang ini. Sama je sebenarnya. Saya cuma naikkan yang sebelah bawah ni, naikkan ke atas. So dia jadi equation A yang ini. Okay, so jadi bila masukkan T1 ini, you can use either this one or this one to evaluate the T1. Dan akhirnya kita dapat jawapan 2 per square root of 5 and 1 over square root of 5. Or kalau nak bagi jawapan dalam bentuk IJ pun tak ada masalah apa-apa, as long as kita dapat T1. Ok, habis yang itu. Now our job now adalah how to find N. N1 lah kan, N1. So jadi bila nak dapatkan N1, kalau kita lihat betul-betul kat sini formula ni, cuba tengok. So maksudnya kita kena dapat ni NT kan, kita kena dapatkan T prime. Dapatkan T prime dulu, lepas tu magnitude untuk T prime dia datang kemudian. Yang paling penting adalah to obtain the T1. T prime. T prime. Okay, sekarang ni basically kan T kan kita dah tahu kan, T kita dah tahu, maka now kita nak dapatkan its derivative. Jadi dalam kes inilah yang saya maksudkan, yang ini kita perlukan. Nampak tak A ni? Nampak tak A ni kan? Jadi memanglah memanglah T ni kita boleh ungkapkan, kita boleh ekspreskan dalam 3 bentuk yang berbeza ini. Tetapi dalam kes bila kita nak mendapatkan T prime, kadang-kadang yang kembangan daripada yang menggunakan IJ tu mungkin membantu. Itu maksud saya. Jadi I would suggest that kita guna yang ini, so kita guna yang ini. Guna yang ini. Jadi apa yang berlaku adalah to find T prime, use A, maksud dia yang inilah. Dan ini, and apply the product rule. Okay, maksud dia adalah bila daripada A kat sini, nampak kan? Ini adalah one part, ini adalah the second part. So now kita apply product rule. Maksud dia, kalau ayat mudahnya adalah kita salin yang ini, kita differentiate this one, tambah kita salin yang ini, kita differentiate this part. Macam tu just apply the product rule, that's it.
Jadi yang tu cuba ingatkan semula macam mana kita nak gunakan product rule. Tapi apa yang saya maksudkan adalah bila kita guna product rule, ni nampak macam penuh aja dia punya pengiraan kan, tapi ini adalah product rule. The first line here is the product rule. So saya salin yang ini, lepas tu saya differentiatekan yang saya kecilkan sikit. Nampak tak A tu? Mana pergi A tu? Alamak. Yang ini. Kalau saya nak buat comparison one to one kan, saya tak nampak je tu. Okey. Ini dah kecil sangat, tapi tak apalah ya. So maksud dia jadi macam ni ya. Saya akan salin yang ini. Salin yang ini. Nampak tak? Saya kekalkan ini. Yang ni. Lepas tu saya akan differentiatekan kawan ni. So bila differentiatekan 2ti plus j ni, saya dapat hanya 2 sajalah ni. 2 je lah ni. Ya. Dia seolah-olah macam kita differentiatekan 2t. So kita dapat 2. So ini kan 1 kan. Jadi kita differentiatekan 1, dapat 0. So tak adalah, j tak ada. So it will end up dengan only 2i kat sini. Habis satu part, tambah. Salin yang ini, salin je lah, copy ni. Then kita differentiatekan yang ini pula. Differentiatekan sini. Jadi kita buat pelan-pelan, kita dapat yang inilah ya. So kita dapat yang ini. Yang ni kamu buat sendirilah ya. Ini proses ni adalah proses the product rule process. So this part saya dah differentiatekan tadi. Susun elok-elok, buat pengiraan baik-baik dan simplifykan semua dan sebagainya, dan akhirnya kita akan dapat dalam bentuk yang ini. Ini saya mudahkan je lah. Tapi nanti kamu kena make sure yang pengiraan ini kita familiar. Jadi saya akan dapat yang bawah ni. Semua-semua ni lah. Semua-semua ni. Once saya dapat ini, baru kita masukkan t prime tu. T tu 1. Yang ni. Lepas kita dapat yang ni. Dah dapat yang ni. Then kita substitute the t1 tu. Masukkan 1 ni. Ni. All the t. Gantikan dengan 1. Ini 1. Mana lagi? Ini 1. Ini 1. Ini pun 1. Gantikan semua. Ya. Gantikan sahaja. Provided that our t prime is correct. Jadi kita ganti je. Macam biasa. Gantikan je. Ganti semua. Last kali kita akan dapat jawapan dalam bentuk yang ini. Ini dalam bentuk ij ya. Yang saya gerak-gerakkan mouse ni. Ini dalam bentuk ij. Nak kekal kat sini pun boleh. Ataupun saya buat dalam bentuk bracket pun boleh. Sebab lepas ni kita nak dapatkan dia punya magnitude kan. Jadi kalau kamu tak nak buat dalam bentuk bracket, tak ada masalah apa-apa. As long as we can see this and this is in the two component. 1 dan 2. That's okay. Jadi kita dapatkan dia punya magnitude seperti biasa yang pakai square root tu. Jadi kita akan dapat 2/5. Yang ni apa ni? Oh, ini hanya sedikit pengiraan sebab saya nak menggantikan dekat sini. Ya, nak gantikan dekat sini. Yang ni ya. Jadi now kita dah dapatkan T1. Saya dah siap-siap masukkan T1. Jadi apabila saya nak menggunakan nak mendapatkan N, ya, so saya gunakan ni lah. N1 sama dengan T prime 1 over the magnitude of T prime 1. Saya masukkan je lah benda yang kita dah dapat. Nampak kan? Macam ni kan? So saya kekalkan dalam format ij pada awalnya, dan akhirnya saya akan end up dengan bracket. Ataupun tak nak bracket pun tak apa. Seperti biasalah. Kekalkan dalam bentuk ini pun tak apa. Okay, that is the procedure. Tak banyak pun. Cuma the hanky-panky punya kerja tu hanyalah bila kita nak differentiatekan tu. Terutamanya differentiatekan t tu. Okay, di mana kalau kita ingat semula kan, bila kita nak differentiatekan t tu, saya kan tadi saya dah bagi tahu kan, saya mencadangkan supaya kita kekalkan dalam bentuk ij kan, supaya kita boleh apply product rule kan, yang macam ni kan. Yang ni kan tadi kita dapat T, ini mudah, yang ni mudah. Okay, lepas tu kita mungkin dah terbiasa dalam bentuk bracket.
yang macam ni ataupun yang macam ni. Tetapi cuma kali ini saya mencadangkan kita buat dalam bentuk IJ. Susunkan elok-elok supaya kita boleh apply the product rule. Dia akan jadi lebih mudah. Okey guys, itu adalah soalan yang pertama. Soalan kedua dan seterusnya dia akan follow prosedur yang sama. Cuma soalan sahaja yang berbeza. Okay, we go to our second example. Tengok ya. Yang ni. Okay, find T and N at a given point. The point is 1. So seperti biasa kita dapatkan we are given RT macam ni kan. We are given RT macam ni. Dan cari R prime. R prime dia adalah inilah. Tengok ya, dia datang daripada sini ya. So saya buat terbitan. The derivative of this part is T. The derivative of this part is T squared. Lepas tu saya dapatkan dia punya magnitude dia. Ini prosedur biasa. After that, saya akan menggunakan formula. T ni, iaitu R over. Oh, bukan. Ini adalah, sorry guys. Ini adalah R prime. Nampak? Saya dah salah dah. So, ini adalah R prime. R prime, ini pun R prime. Okay? R prime. So, saya dapatkan T sama dengan R prime over the magnitude of R prime. Saya masukkan semua nilai dan saya dapat jawapan seperti berikut. Jadi, kamu boleh tengok lah ya. So, saya nak mengekalkan dalam bentuk IJ. Jadi, saya avoidkan penggunaan bracket tu. Ini saya dapat tadi ni. Lepas tu, saya pindahkan dalam bentuk ni lah. Nampak ya? Saya buat macam ni sebab dia akan memudahkan saya nanti apabila saya nak buat T prime, nak mencari T prime. Ini baru T baru. So since saya dah dapatkan nilai ungkapan bagi T, now saya substitutekan nilai 1. Masukkanlah. So saya gunakan ini tau. Saya gunakan yang bentuk IJ ni, yang telah pun saya naikkan ke atas ni. Yang ini. So saya masukkan semua, saya masukkan. Ini maksud dia 1 kat sini, 1 kat sini, 1 kat sini, 1 kat sini. Semua masukkan 1. Jadi saya akan dapat last kali dapat apa? Dapat ini. Nampak tak? I plus J over square root of 2. Nak biarkan jawapan ini pun tak ada masalah. Okey je. Okey. Ataupun nak bagi jawapan dalam ini. It's okay. So jadi T1 kita dah settle. Now we are going for N1. Jadi untuk dapatkan N, kita perlukan T prime over magnitude of T prime. So yang penting sekali adalah kita nak dapatkan T prime kan. Yang ni nak dapatkan T prime kan. So the idea is we are going to apply the product rule yang menggunakan T mana? T yang ini. Ini yang saya gerakkan ni. Gunakan T yang ini. Then you apply the product rule. That is the procedure. So, macam mana kita nak buat dia senang ke, dia susah ke, itu cerita lain. Tapi kita tahu what to do. Kita mungkin melakukan kesilapan sedikit, mungkin lah kot, hopefully tak adalah dekat sini. Nampak tak? Ni cukup panjang ni. Yang ni. Yang ni this one. So, kita salin ini, differentiate yang ini, tambah salin ini. So, jadi, all these things kita akan lakukan secara berhati-hati. So, saya tunjukkan sikit dalam video ini penyelesaian dia supaya sebagai guideline kepada kita semua untuk dapatkan jawapan. So ini adalah dia punya penyeraan dia. Okey, sampai sini, dah sampai sini. So video ni boleh kamu pause untuk kita tengok apakah betul tak cara kita dan sebagainya. Dan dia akan berakhir dengan, you see, the T prime 1, saya substitutekan dia dan saya dapat dalam bentuk yang ini, minus I plus J, ataupun dalam bentuk bracket, tak kisah mana satu. Tapi ini tak penting sebab kita nak dapatkan N1 kan. So what we need to do is kita kena dapatkan T prime 1 dan juga the magnitude. So T prime 1 kita dah dapat dalam bentuk IJ macam ni, dan its magnitude dah dapat 1/2. So saya assume kita fahamlah apa tu magnitude ni. So kita carilah square root tu. Jadi once kita dah dapatkan T prime 1 and
t, the magnitude of t prime 1. Now we are going to apply this information into the formula. Macam biasalah yang ni. So kita masukkanlah, masuk sini dan masuk sini dan kita dapat jawapan terus. Okay, so the procedure is remain macam soalan nombor 1, sama je, dan kita akan dapat ni. Okay, now we go to our number 3 question. So nombor 3 ni agak dia lebih mudah in comparison to question number 3, number 2 and number 1. Nampak je dia trigo tapi dia agak mudah. So kita ada 5 cos t and 5 sin t. What is the point? Point is pi over 3, yeah? Pi over 3. So procedure masih lagi sama. Mula-mula kita dapatkan RT ni, dapatkan RT. So differentiate yang ni, yang atas ni dapat yang bawah ni, and then kita dapatkan dia punya magnitude which is 5, ya, di mana kita akan di sini akan melibatkan identity trigo yang sin squared plus cos squared kan, which is equal to 1. So dapat 5 lah. After that kita akan dapatkan dia punya t. Oh, sekali lagi salah juga, r prime kat sini, ini r prime, ini r prime. Okay, so t equal to r prime over its magnitude, dan kita dapat jawapan ini lah ya. Dapat jawapan ini supposed to be red color ke tak nampak. Macam tu. Okay, kita dapatkan t, then kita masukkan pi over 3. Masukkan je lah tu, dan kita dah dapatkan jawapan bagi t pi over 3. Yang tu. Lepas tu kita dapatkan inilah jawapan ni ya. Inilah jawapan dia. Ini sepatutnya color pink. Patutnya color pink lah kat sini, which is this is the answers kan. Okay, there you go. Okay, lepas tu dah dapatkan t pi over 3. Now our job is to obtain the n1. Bila nak pakai n1, seperti biasa kita akan dapatkan t prime terlebih dahulu. Yang ni t prime ni saya guna mana? Saya guna t kan? Mana? T mana? Yang ini. Nampak tak? Yang ni. So maknanya saya akan gunakan yang inilah, which is more simpler lah kan? Agak senang lah. So saya dapat t prime as follows, yang ini, and then saya akan substitutekan pi over 3 dan saya dapat jawapannya ini. Ya. Lepas tu saya akan masukkan akan dapatkan dia punya magnitude. Yang ni kamu semua cari sendiri. Ya. Dapatkan jawapan kat sini. Yang ni senang aja, ya. Yang ni, then just right after that kita akan dapatkan nt. Okay, nt. Guna rumus tu je lah apa yang kamu dapat. Yeah. So, dan please check these answers whether it is correct or not. Yang ni ya. So, kalau kamu dapat yang ni, then okay lah. These values or equivalent lah. So, kalau kamu bagi jawapan minus 0.5, okay je. Sama je benda tu. Okay guys. So, itu adalah soalan nombor 3. Soalan nombor 4 saya akan ringkaskan lagi. Saya tak bagi penuh. Saya bagi jawapan, bukan penyelesaian lengkap. Saya bagi jawapan. Jadi yang ni kamu cuba, okay? So yang ini dia punya vector equation ni adalah ln t and t kat sini. Ya. Jadi apa yang kamu nampak kat sini adalah r prime kita dapat yang ini ataupun yang ini, dan saya carikan magnitude dia. Saya dapat this one. Please ensure ya, buat pengiraan sikit, lepas tu make sure kita dapat yang ini, dan saya dapat t, saya guna rumus, saya dapat yang bentuk yang ni. Nampak kan? Yang ni ya. And then saya masukkan nilai. Saya masukkan nilai itu exponent tadi kan? Betul ke exponent? Ya. The point is exponent.
Jadi saya dapatkan nilai bagi T exponent at the point, dan saya dapat jawapan yang warna colour pink ni. Yang ni O equivalent. Bila dah dapat itu, saya nak dapatkan N pula, nak dapatkan N, saya perlu dapatkan T prime dan juga magnitude dia. So saya dapatkan T prime sebagai ini. So saya apply the product rule. Ini saya apply the product rule macam tadi. So jangan lupa, I'm applying the product rule here. Dan bila dah dapat, saya dapatkan pada titik T tersebut, iaitu exponent. Substitute je lah T tu yang ni. Bahagian ini, bahagian ini, bahagian ini dan bahagian ini. So make some calculation, simplify yang mana-mana perlu, dan dia akan end up dengan jawapan ini. Okay, dan finally ini adalah jawapan bagi N. N pada T equal to exponent. So saya dapat jawapan ni. Ini adalah soalan nombor 4. So saya bagi ringkas macam ni lah. Dia punya pengiraan sila buat. So prosedur masih lagi sama. Okay, soalan nombor 5, our last question for this tutorial. So kita dapat, I'm choosing another example here. So kita ada, the vector equation is 4 cos t, 4 sin t and t. Okay, so dia ada x, y, z ya. Dia ada 3 komponen dekat situ. Jadi prosedur macam biasa, mula-mula carikan r prime. R prime kita dapat yang ini. Okay, pause video ni kalau you are doing some calculation, make sure you get it. Okay, dapatkan. Okey, lepas tu saya dapatkan T guna formula yang warna biru ni. Okey, so kita dapatkan, simplifykan yang mana-mana patut dan sebagainya, dan kita akan dapat jawapan yang ini. 1 per square root of 17, and ini komponen I, J dan K. Ini kena buat ya. Ini memang kena buat. Kalau tak, kamu takkan dapat nampak macam mana boleh dapat square root of 17. So kita tengoklah. Tapi dah boleh agak kot. Nampak kan? Sini ada 4, 1. Tak apa. Ini kamu tengok. Kamu cuba dan kamu akan tahu. Alright. Lepas tu saya dapatkan T prime T. Saya dapatkan siap-siap yang ini. Ataupun lepas dapat jawapan T ni, kita boleh dapatkan jawapan ni pun boleh juga. Yang ni, nampak tak? Ini T at that point. The point is pi over 2 kan? Inilah. So saya buat siap-siap lah kat sini. Saya buat siap-siap. Ini adalah T. Yang ini. Lepas tu ini adalah T prime dia. Okay? Ini senang sikit. Ini tak payah nak buat quotient rule pun. Quotient rule pula. Ini tak payah buat product rule pun. Ini straight away kita dah boleh dapat jawapan. Ini agak mudah lah ya. Then bila dah dapatkan nilai ini T at that point and T prime at that point, maka tugas kita dah jadi semakin mudah, di mana kita terus menggunakan formula bagi N normal tu, dan kita akan dapat jawapan dia sebagai minus J, iaitu 0, minus 1 and 0. Yang ni. Okay, so sebenarnya dalam topik ini dia hanya melibatkan 2 formula saja. Cuma pengiraan untuk dapatkan T is okay, tapi untuk dapatkan N tu is slightly kena hati-hatilah. Sebab sekarang ni for the first time kita menggunakan product rule kan. Sebelum ni saya tak pernah sentuh pun pasal itu, tapi now kita kena survive, kena gunalah untuk simplicity. Okay guys, so saya stop sampai sini dulu. See you in the next video.